Awal tahun ini, Fahmi Menteri Mosty meminta Cyber Security untuk menyiasat bagaimana MySejahtera boleh bocor 3 juta rekod pengguna yang sudah divaksin, 3 juta yang ambil vaksin. Mari kita baca dulu, lepas tu Apek nak cerita latar belakang bagaimana bahayanya satu sistem risiko, dan cara ini terlalu klasik, terlalu biasa. Jadi ini termaktub dalam laporan audit negara. Ekoran satu laporan polis dibuat oleh pihak berkenaan dalam kawalan komputer yang dapati ada pembocoran, iaitu login super admin, iaitu login paling tinggi. Ya, ini mesti super admin lain menyedari ada super admin yang tidak dikenali mencuri maklumat. Menurut maklumat ini amat detail syarikat apa yang mengendalikan dan jenis laporan. Menurut laporan ini pada Oktober, antara Oktober 28 dan Oktober 31, 3 hari 3 juta rekod pengguna yang divaksin disaling keluar, ya, dicuri. Jadi mereka mengatakan dia datang dari 5 IP address, mana 5 alamat. Selalu orang login lah 5 alamat, tak tahu dalam kawasan kerajaan atau di luar, tapi ini mesti yang bukan daripada kerajaan. Barulah dibuat aduan polis dan tindakan blok akaun itu. Jadi mereka pula melibatkan firewall. Firewall ialah baru nak install. Ini pelik. Tapi tak apa, saya bagi komen sekarang. Okey, jadi kita lihat di sana langkah bina firewall selepas berlaku, after the fact. Saya dah beritahu sebelum ni, selalu pengawasan itu tak dapat jaga daripada di godam. Lepas dah godam, baru tengok laporan, alamak, orang dah godam. Masa tu dah terlalu lambat. Saya percaya kerajaan cuba seberapa daya yang mungkin untuk melindungi. Tetapi kita perlu kuatkan akta. Akta penjagaan data privasi persendirian, akta yang ada tahun bila, yang saya baru baca tadi, menyatakan dia hanya jaga pihak komersial saja, bank, kepada jangan jual maklumat kita. Perseorangan kalau ambil maklumat kita hanya perlu tahu, tapi kerajaan tidak termaktub atau dikawal oleh akta itu. Jadi apakah kita nak guna barat macam Liberal Democrat Amerika, di mana ada CIA, NSA, dia boleh corobori, mengintip perbualan data peribadi rakyat. Atau Cina Komunis, ada social credit score, dia menentukan siapa rakyat baik, siapa boleh dapat bantuan, siapa tidak, siapa tak boleh dapat kemudahan. Atau kita di Malaysia buat undang-undang sendiri, negara yang hormati institusi privasi seseorang ikut Islam, dan demokrasi terpimpin. Ya, tadi saya dah laporkan contohnya MCMC mengarahkan SOCMEC untuk memadamkan klip saya sebelum ni yang bertajuk buruk dan bahayanya ID digital. Itu pandangan saya. Dahulunya PMX, pembangkang pemimpin pelajar, dia boleh menentang Mahathir, dia boleh bersuara. Sekarang dia dah PMX, dah Perdana Menteri, saya pula tidak boleh bersuara. Dan MCMC tak bagi saya notis. Contoh, tak bagi saya dakwaan, tak lapor saya, tak ambil tindakan terhadap saya, tapi senyap-senyap beritahu SOCMEC, TikTok, keluarkan saya punya video, tapi TikTok tak beritahu saya. Dia jaga rahsia MCMC. Facebook tadi, tengah hari tadi, beritahu saya bahawa MCMC hubungi Facebook dan beritahu bahawa saya melanggar undang-undang tempatan. Jadi Facebook kata dia periksa bahawa kalau langgar undang-undang,
Malaysia saja tak boleh tengok kerana undang-undang Malaysia. Di luar Malaysia boleh tengok. Jadi mungkin MCMC tengah kaji ambil tindakan terhadap saya. Saya minat tahu apa salah dalam kandungan saya. Apakah saya tak bebas mengkritik, tak bebas menyatakan ada bahaya sebagai contoh yang ini MySejahtera. Baik, sekarang saya cerita secara teknikal. Login ini, dia ada berapa lapis. Dia ada super user, dia ada user biasa. Kita user biasa hanya boleh tengok akaun kita. Lepas tu mungkin ada user account, dia hanya tengok perakaunan. Ada user bahagian vaksin, dia tengok hanya bahagian vaksin. User bahagian negeri, hanya tengok bahagian negeri. User bahagian menyalin data, copy, backup, hanya buat kerja tu. Super admin tu, dia boleh masuk semua kerana dia boleh cipta user account sendiri. Dia boleh cipta peranan role, access role sendiri. Jadi, siapa yang dapat godam tu, hebatlah itu hacker. Tapi saya dah cakap dia ada third party hacking. Walaupun you ada blockchain, dia cari yang tempat paling lemah. Mungkin dia social engineering, dia dah kawan dengan orang dalam, atau dia bekas orang dalam, atau dia ambil alih satu komputer luar yang kerja dengan MySejahtera. Ini panggil third party hacking. Jadi bermakna ada risiko, ya. Dan kita hanya minta apa pampasannya dan macam mana nak adili. Macam tadi kita macam bila dilaporkan begitu, kita tak ada hak untuk mempertahankan diri. Anwar Ibrahim dulu ditindas, ya, dia dipecatkan, dia mempertahankan diri, dia ditahan, tapi kita sokong dia kerana kita percaya dia benar. Sekarang siapa yang kata saya benar? Siapa yang kata saya salah? Tentu sekali kerajaan kata saya salah, kerana saya seolah menentang kerajaan. Tidak, saya mempersoalkan kenapa tergesa-gesa, kenapa tak bagi lebih maklumat, dan bagaimana tentang soal pembocoran macam tadi. Ya, teknikal kita boleh bincang. Sabtu ini malam saya akan bersama dengan pendakwa teknologi untuk satu dialog live sesi, mungkin di kediaman dia. Dia dekat saja Cyberjaya studio dia. Dia dah confirm tadi dengan saya, dan dia tanya satu soalan saja pada saya. Dia kata, kenapa saya kata ID digital ini bahaya? Jadi itu antara contohnya lah. Dan kita nak bincang dari segi hak rakyat, kerana kita ni orang bawah, marhain kita kata, kan. Jadi rakyat bawah selalu kena tindas, selalu kena pijak. Mereka mengawal media, dan kita tahu dia ada politik di belakang. MySejahtera, kes vaksin, kes WHO, media. Kita nak cakap ubat alternatif lain tak boleh. Kita ada doktor pendapat lain tak boleh. Dia kata terlalu membahaya. Siapa yang takrifkan membahaya? Undang-undang apa terpakai? Itu sebab banyak orang yang menentang vaksin merujuk pada Nuremberg Trials, iaitu di Jerman zaman Hitler mengarahkan beribu doktor untuk menyiksa orang Yahudi, membunuh orang Yahudi dengan kejam. Dan lepas peperangan mereka diadili. Mereka kata mereka ikut arahan. Kita doktor saja, kita ikut arahan. Jadi Nuremberg Trial tu dikeluarkan satu undang baru untuk dunia, bahawa walaupun kamu ikut arahan, kamu kena ada izin. Orang yang kamu nak siksa, aku nak siksa kau, boleh tak? Ini ada bahayanya. Saya nak buat gas kat awak, suntik kat awak, kan? Beritahu dia. Itu menurut Dr. Roland tidak diberitahu. Pergi kes, ya, dan dia sentiasa bersuara. Saya bersuara dari sudut teknikal, dari sudut digital, dari sudut IT. Saya tahu IT sikit, ya. Sekarang semua yang kerja untuk kerajaan, dia sebelah kerajaan. Mereka diam, mereka tak akan bersuara, ya. Biar satu tim dari luar yang tak setuju dengan kerajaan, pembangkanglah. Kita ada pembangkang politik di Dewan Rakyat. Bagaimana kalau kita wujudkan pembangkang IT supaya boleh duduk? Jadi mungkin Sabtu ini saya jadi pembangkang IT kepada pendakwa teknologi yang nampaknya menyokong program kerajaan. Okey, saya setuju untuk berdialog dengan dia, kerana kita sama-sama nak cari kebenaran, tapi kita juga sama-sama nak sebelah kita. Saya sebelah sini, dia sebelah sana. Kena menghormati satu sama lain. Saya ada poin saya, anda ada poin anda. Kita tak akan cemooh satu sama lain. Saya berharap kita tak akan pakai syaitan satu sama lain. Kita hanya nak baca fakta dia, beri pandangan, beri hujah lawan. Sekian saja. Assalamualaikum.